Abu Ayyub Al-Ansari merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dari kalangan Ansar. Namanya ialah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah bin Abdi Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin Najar bin Tha'labah bin Al-Hazraj. Beliau adalah generasi awal yang memeluk Islam dari kalangan sahabat. Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Abu Ayyub mengikut Bai'ah Al-Aqabah yang kedua. Ini seperti mana yang dinyatakan oleh Ibnu Ishaq. Abu Ayyub meriwayatkan hadis langsung daripada Nabi SAW. Antara sahabat yang meriwayatkan hadis daripada beliau ialah Al-Barra bin Azib, Zaid bin Khalid, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan lain-lain. Ramai tabi'in turut meriwayatkan hadis daripada beliau. Semasa peristiwa penghijrahan Nabi SAW, rumah beliau telah dipilih oleh Nabi SAW sebagai tempat tinggal sementara di perkampungan Bani Najjar sehinggalah pembangunan Masjid Nabawi selesai. Apabila proses pembinaan masjid tersebut dan bilik isteri Nabi selesai, barulah baginda SAW berpindah dari rumah Abu Ayyub. Syekh Safirur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan, hari tersebut adalah hari bersejarah dan gemilang. Orang-orang Ansar bukanlah golongan yang memiliki hati yang banyak, namun setiap dari mereka bercita-cita semoga Rasulullah SAW singgah ke rumah mereka. Rasulullah hanya menjawab kepada mereka, biarlah unta ini bergerak mengikut arahnya. Unta baginda terus bergerak sehingga tiba di tapak Masjid An-Nabawi yang ada pada hari ini. Sampai di situ unta Rasulullah SAW pun berhenti, namun Rasulullah tidak terus turun. Tiba-tiba unta baginda bangun semula dan berjalan lagi ke hadapan, kemudian berpatah balik semula ke belakang ke tempat pertama tadi. Ketika itu barulah Rasulullah turun darinya. Tempat itu adalah kawasan kediaman Bani An-Najjar, keluarga bapa saudara Rasulullah SAW sebelah ibunya. Semua yang hadir di situ lalu mempersilakan Rasulullah SAW untuk tinggal di rumah mereka. Namun Abu Ayyub Al-Ansari terlebih dahulu segera menuju ke binatang tunggangan baginda lalu menuntunnya masuk ke dalam kawasan rumahnya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bertanya, manakah rumah keluarga kami yang terdekat? Lalu Abu Ayyub berkata, saya wahai Rasulullah, inilah rumah saya dan ini pintunya. Lalu Nabi SAW berkata, kalau begitu marilah pergi dan sediakan tempat berteduh untuk kami. Abu Ayyub menjawab, silakan dengan keberkatan Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baginda SAW menetap di rumah Abu Ayyub sehinggalah proses pembinaan Masjid Nabawi dan ruang-ruang sebagai bilik-bilik isteri Nabi SAW selesai. Setelah siapnya pembinaan bilik tersebut, barulah baginda berpindah dari rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari merupakan salah seorang sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq dan peperangan seterusnya. Dikatakan tidak ada satu perang pun di zaman Rasulullah SAW yang beliau tidak ikuti. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau tetap terlibat dalam jihad. Perang terakhir yang diikuti oleh beliau adalah pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Ayyub meninggal di tanah Rom, yakni Konstantinopel, ketika zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah. Kewafatannya adalah ketika menyertai pasukan yang dipersiapkan oleh Muawiyah dalam usaha menakluk Konstantinopel di bawah pimpinan anaknya Yazid. Ketika itu usia beliau telah mencecah 80 tahun, namun beliau tetap bersemangat dalam meraih pahala jihad. Namun sebaik pasukan Islam hampir tiba di sana, beliau telah jatuh sakit yang membawa kepada kematian beliau. Yazid sempat untuk menziarahinya dan bertanya, adakah padamu ada apa-apa keinginan? Lalu Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada kaum muslimin. Katakan pada mereka, tempuhilah wilayah musuh sejauh mungkin dan bawalah jasadku bersama kamu semua.
Abu Ayyub meninggal, mereka pun lalu membawa jasadnya bersama. Kemudian mereka menguburkannya berhampiran dengan Konstantinopel. Dikatakan bahawa pada pagi hari pengebumian Abu Ayyub, orang-orang Rom berkata, "Wahai orang-orang Arab, kami melihat berlaku sesuatu pada kamu semalam." Mereka menjawab, "Telah wafat salah seorang sahabat yang agung dari Nabi SAW yang terlebih dahulu memulai Islam." Al-Waqidi menyatakan Abu Ayyub meninggal dunia pada tahun di mana Yazid memimpin pasukan yang dihantar oleh ayahnya ke Konstantinopel. "Sungguh telah sampai khabar kepadaku bahawa orang-orang Rom mencari makamnya. Kemudian mereka meminta hujan dengan perantaraannya." Begitulah kisah seorang tokoh yang begitu bersemangat dalam menyahut suruhan Nabi SAW serta berkorban dalam mengembangkan syiar Islam sehingga ke penghujung usia. Semoga semangat Abu Ayyub menjadi satu inspirasi kepada kita semua dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin.